Okey, so ini topik yang kedua, kaedah penghasilan model seni bina. Okey. So apa yang perlu ada bila kita nak menghasilkan model lah. Okey. So daripada hasil pembelajaran untuk topik ni, saya akan terangkan peralatan dan pembuatan model. Okey. Apa dia peralatan dalam pembuatan model lah, peralatan yang kita akan gunakan. So dia melibatkan 3 gerak kerja lah. Okey, 3 gerak kerja. Yang pertama untuk melukis. Okey, yang kedua untuk memotong, yang ketiga untuk mencantum. Maknanya melukis ni kamu akan lukis di atas board tu lah. Okey, saya akan bagi drawing dia, saya akan bagi pandangan hadapan. Okey. So kamu akan, dia ada dua cara. Satu kamu boleh pelekat terus dan potong. Okey, satu lagi kamu trace balik atas board. Faham tak? Tu yang saya suruh bawa pensil 5B dengan HB kan. Okey, 5B dengan HB. Sebenarnya 5B tu untuk kamu belakang drawing yang saya akan bagi tu, kamu akan contiang buat apa? Macam carbon tu tak? Kau tengok tak petas carbon? Petas carbon yang kamu lukis atas, angkat, lekat ke bawah kan. Okey. Kalau kamu ada petas carbon tu senang, tapi sebab tak ada. Okey. Sebab tak ada, jadi saya suruh bawa pensil 5B. Maknanya belakang kertas tu kamu akan lorek lah. Ya, contoh ni 5B kan. Contoh ni 5B. Okey. So ni contoh lah. So ni drawing. Ni drawing kat depan kan. So belakang ni kamu akan lorek nak bagi ada kesan dakwat. Okey. So terbalikkan, lekat dan kamu akan trace balik lah. Okey. Bukan trace biji macam drawing tu. Kamu trace kawasan yang kamu nak potong saja. Faham tak? Okey. So lukis balik kawasan nak potong tu untuk kamu dapat garisan rujukan untuk kerja-kerja memotong. Tu masuk melukis tu. Faham tak? Okey. Lagi satu cara yang cepat, kamu spray gum dah lekat lah drawing saya bagi tu. Tapi masalahnya bila drawing tu kamu lekat, nanti lepas potong kamu kena cabut. Okey, kamu kena cabut balik. Bila cabut, kesan gum yang lekat tu dia akan kotor. Faham tak? Okey. Jadi cara yang kalau saya lebih suka trace. Okey. Saya lebih suka trace. Okey, sebab kita trace kawasan yang kita nak potong saja. Okey. Nanti saya akan tunjuklah kawasan mana yang kita nak potong. Okey, so peralatan merangkumi 3 gerak kerja lah. Peralatan untuk melukis, peralatan memotong dan peralatan untuk mencantum. So melukis ni peralatan yang lebih kepada pensil lah. Okey. Peralatan memotong, pisau dan pembaris besi, mencantum, media bahan pelekat lah. Sama ada gam yuhu atau gam spray. Okey, ataupun kloroform. Okey, kemudian saya akan terangkan bahan untuk membuat model lah. Okey, bahan untuk binaan, bahan untuk mencantum, bahan untuk hiasan. Hiasan ni macam saya beritahu itu landscape lah. Okey. Kemudian saya akan tunjukkan kaedah macam mana kita nak membina model lah. Okey. Okey, so penilaian dia di akhir topik 1 dan 2, pelajar akan diuji kefahaman dengan soalan objektif. So ujian, ada ujian. Okey, untuk topik 1 yang minggu hari Ahad itu dan topik 2 hari ni, so last akan ada ujian lah. Okey. Sebab tu saya rakam ni. So nanti video tu saya akan upload dalam grup dan kamu akan tengok balik lah. Okey. Okey, so kita akan tengok peralatan untuk membuat model. Okey. So ini peralatan untuk membuat model. Okey. Okey. Peralatan, first sekali peralatan melukis. Okey. So ini peralatan melukis lah. Okey. Okey, pemadam, pensil, pen, ni apa dia? Protector apa dia? Untuk nak buat apa? Protector. Lengkung. Tengok lengkung je lengkung. Apa dia ni? Sudut. Untuk nak dapatkan sudut. Ni untuk dapatkan sudut. Okey. Ni garis mendatar, nak sudut berapa? Tanda kat sini, tariklah daripada tengah. Bukan nak tarik, nak lukis lengkung ni. Faham tak? Nak lukis lengkung ni benda dia. Ni. Circle, dia panggil circle template. Okey, circle template. Bahasa Melayu tak tahu, pelik bercontoh siapa yang bagi. Okey. Bahasa Inggeris namanya circle template. Template bulatan. Okey.
So bukan untuk buat bulatan saja, tapi untuk buat lengkungan. Okey, so ada pelbagai saiz daripada kecil sampai yang besar. Tapi kalau nak besar lagi pada ni, kamu kena guna tu curve tu. Flexible curve, betul tak? Flexible curve yang masa SPM buat maths, buat graf tu. Ambil maths SPM. Pernah buat graf. Okey, graf. Kamu kena beli tu satu batang tu boleh yang lembut tu boleh bengkok-bengkokkan tu. Kan? Tu flexible curve nama dia. Yang tu kamu boleh curvekan dia ikut pelbagai lengkungan. Okey. Tu kalau besar lagi daripada bulatan ni, kena guna yang tu lah. Okey. So yang ni peralatan untuk melukis. Okey. Okey, ni drawing block, lukisan lah. T-square, Z-square macam biasalah. Okey. Yang ni dia punya peralatan untuk buat geometri ataupun Beaufort set kan. Kemudian pembaris skala. Okey. Tapi sebab saya dah bagi drawing, jadi pembaris skala kemungkinan guna tapi tidak sebegitu ni lah. Okay, so banyak kamu akan trace balik drawing saya bagi dan potong. Okay, so tu peralatan untuk lukis. Okay, so banyak peralatan dia. Tapi kita bukan nak guna semua kan. Okay, ni semua ni peralatan lukis lah. Komputer, pencetak, plotter. Okay, meja lukisan. Siapa tunjuklah ni tu, nak buat model kan. Kerusi. Kerusi kena nak duduk kan. Okay. Okay, berikutnya peralatan untuk memotong. Okay. So itu poin satu tunjuk dah kan. Okay, so dalam toolbox tu satu kotak share 2 orang. Satu kotak share 2 orang. Okay, so pemotong ada 2 jenis lah. Okay, kebanyakan secara asalnya pemotong ada 2 jenis. Satu untuk potong board, satu untuk potong perspek. Okay, satu untuk potong board, satu untuk potong perspek. Untuk potong board ada 2 jenis lah. Satu yang pisau besar ni. Okay, untuk potong board secara besar-besaran lah. Okay, yang satu lagi yang ni, scalpel ni. Scalpel ni maknanya pisau tirus. Okay, yang pun satu tunjuk tu kan ada pisau kecil yang mata tirus tu kan. Okay, yang ni untuk potongan benda-benda yang detail. Okay. Contoh kamu nak potong lubang untuk tingkap kan. So kamu akan guna yang ni lah. Okay. Untuk nak potong tingkap. Tapi masa potong, untuk potong asal 4 segi tu kamu potong guna pisau ni. Tapi untuk nak dapat tempat-tempat yang sudut tu, okay, kamu akan guna yang tirus. Okay. So cara pegang pun sedikit berbeza lah. Okay. Yang ni untuk potong perspek lah. Okay. Pemotong plastik. Okay. So dia ada mata pisau. Pernah guna tak ni? Pisau memotong perspek. Tak nak guna. Okay. Okay, so ini cutting mat lah. Okay, dan gunting. Gunting sebenarnya dalam seni bina tidak digalakkan untuk digunakan gunting. Okay. Dalam bidang kita ni, kalau nak potong apa, guna pisau. Okay. Gunting bukan bahan yang praktikal untuk kerja-kerja dalam bidang seni bina lah. Okay. Gunting ni dalam bidang-bidang jahitan. Okay. Nak potong apa? Pisau. Okay. Walaupun nak asal pensil pun kita tak digalakkan guna germik tau. Kan? Germik ataupun yang bubuh pusing tu kan. Kita tak digalakkan, kita digalakkan guna pisau. Okay, sebab kita nak dapatkan kalau pengasah pensil biasa tu, kita dapat angle macam ni je. Okay. Macam ni je. Okay. Tapi bidang seni bina ni bila kamu asah, dia kena panjang dia punya ni. Tirus tapi panjang. Sebab tu kita kena guna pisau. Okay. Dan kita kena ada kemahiran mengasah. Okay. Mengasah bagi dia tirus dan panjang. Ni pendek ni. Dia tirus tapi dia pendek. Dia kena panjang. Sebab mata grafit ni dia kena panjang. Okay. Kalau bidang kita lah, kalau guna pensil. Zaman saya dulu nak asah memang kena guna pisau. Semua guna ni. Semua guna pengasah. Okey, tak apa. Okey, lagi ni pembaris besi.
Yang ni player untuk buat apa? Benda-benda landscape lah. Okay, benda-benda landscape. Okay. Yang gunting tadi mungkin untuk potong apa? Nak buat daun tu kan. Span semua tu kan. Okay. Tapi banyakkannya span tu kita racik-racik guna tangan lah. Okay. Mesin gergaji bulat ni kita tak guna. Okay. Ni nak potong papan. Mesin gergaji pita. Okay. Yang ni untuk nak potong bentuk persegi. Okay. Portable bila tengok alat motong pada untuk motong bahan kecil. Ni macam apa ni yang potong apa tu? Potong kertas tu. Kan? Cutting mat. Cutting mat ni bukan cutting mat. Apa dia tu ada dalam bilik syarah atas kan. Okey. Okey, lagi ni laser cutter kita ada kat bawah. Okey. Kamu bisa guna laser mesin kat bawah, laser cutter? Bisa guna? Tak guna. Tu yang kelas A kan duk guna, depa duk buat apa? Yang tu untuk buat macam-macam lah kan, khat dan apa semua. Okey, yang ni gergaji triplek untuk motong kayu nipis ataupun saiz kecil lah. Okey. Yang ni gergaji lah ni. Okey. Kemudian ni ketam lah. Jigsaw. Okey. Yang ni gergaji ketam ni mesin potong kayu. Okey. So yang ni yang untuk heavy, kerja-kerja heavy kita tak guna lah. Okey. So kelas kita lebih kepada pisau, mari besi, cutting mat. Kan? Okey, itu je lah. Okey, so tadi peralatan untuk melukis dan memotong kan. Okey. Okey, teknologi terkini dalam bentuk model. Okey, so law ni banyak guna teknologi terkini lah. Okey, pen 3D, pencetak 3D, 3D printer, laser cutting machine, mesin CNC. Pernah tengok tak pen 3D? Pen 3D ni dia ada pen macam biasa, pen biasa ni. Pen biasa, tapi bila dia ada satu butang. Law ni sekolah menengah belajar dah. Anak saya dari tempat ada masuk dalam mat, cikgu bagi pen tu bila tekan dia akan tembok ink. Kita tak satu, kita picit kan, dia akan keluar kan. Lepas tu kita tarik macam tu. Dia akan jadi tali. Yang tu pen 3D. Bisa tengok? Biasa guna? Ada jual, tapi tak tahu harga apa kan. Kamu picit tu dia akan keluar tu kan ink tu. Tak dekat base dia, lepas tu kamu akan tarik macam tu. Tarik dia angin lah. So dia akan jadi benang kan. Tunggu saat dia akan keras. Okey. Keras, lepas tu picit pula, tarik main sini pula. Okey. Jadi keras kan. Dia main sini pula. Tunggu saat dia keras pula. Pin kat mana pula. Sambung. Nanti jadi kotak lah. Jadi kotak frame kan. So benda tu boleh angkat 3D. Okey. So ink tu dia macam glue kan, hot glue tu yang orang buat bunga apa? Orang buat bunga kertas kan. Kan glue gun yang lilin kan. Tapi dia bentuk pen. Okey, tu pen 3D. Okey, konsep sama aja cuma dia buat bentuk pen. Okey, dia pakai bateri lah. Okey, bila picit tu dia panas lah kat sini. Okey, dia panas, so ink tu dia cair. So tarik, tempat ni tunggu sat. Okey, jadi dia keras, baru gerak tempat lain pula. Okey, tunggu dalam 5 saat gitu lah. Okey, tarik ni. Kalau kamu tarik, dan dia tak ada sejuk kan. So dia akan bengkok lah. Okey, tu pen 3D. Okey, law sekolah memang dia buat untuk subjek apa RBT ke apa lah. Ada ni tempat guna, anak saya guna. Okey, yang ni 3D printer. 3D printer biasa tengok. 3D printer. Yang bawah laser cutting machine kan yang bawah. Dekat ni 3D printer. 3D printer ni ada satu mesin, kita bubuh cartridge dia akan tembok. Dia akan tembok, dia naik layer by layer. Lepas tu dia akan jadi objek Okey. Tapi dia makan masa yang lama. Kadang-kadang rumah macam ni 24 jam pun siap. Tapi dia tembok tak berhenti lah. Dia tembok. Tapi dia layer by layer. Satu layer tu memang nipis Dia akan ulang. Okey. Dia akan ikut daripada bawah sampai atas. Tapi kalau objek yang terapung, yang bawah ada ruang kosong, dia tak boleh buat. Dia mesti daripada objek yang solid daripada bawah. Dia akan naik. So bila kita nak buat kawasan yang tengah-tengah tu terapung, bawah tak ada apa, so kita kena pre-nasing dan pelekat ke atas. Okey, tu dia panggil 3D
printer. Kita pernah ada dulu tapi dah rosak sebab tak guna. Okey. Kita pernah print, pernah buat lah rumah lebih kurang sebab ni. So makan masa hampir lebih pada setengah hari, lebih pada 12 jam. Okey. Maknanya potong buat sendiri ni lagi cepat. Okey, tapi kita set dekat mesin tu, kita tengoklah dia buat kerja kan. Okey, kita lukis je, kita lukis sebahagian nak potong tu, masukkan dalam komputer, send dekat mesin tu, dia akan print sendiri lah, kita duduk saja. Okey. Okey, yang tu 3D printer. So yang kat bawah tu laser cutting machine. Dia cutting kan, dia cut. Okey, guna laser. Okey, mesin CNC, kau tengok. Mesin CNC. Mesin CNC ni, kalau dekat kilang-kilang yang buat prototype mesin, contoh kilang proton ataupun kilang-kilang yang buat reka bentuk kenderaan ataupun reka bentuk motor. Contoh dia nak design ni, kotak macam ni kan. Ni. Design kotak macam ni. Kita lukis 3D, masuk ke dalam komputer. Okey, komputer akan letak ke mesin tu. Dekat mesin tu kita akan masukkan gel dalam satu tray. Dalam satu tray tu kita masukkan gel jernih kan. Okey, gel yang likat lah. Okey, masukkan bagi dia vakum, dia kurang tinggi ni kot. Tengok objek besar mana lah. Okey, kalau objek tu saiz ni, okey, so tray lebih kurang saiz kotak ni lah. Okey, tinggi pun melebihi ni lah. Okey, so kita tuang gel tu. Okey, kemudian laser dia akan tembak dari pelbagai sudut. Tembak. Okey, tujuan dia nak keraskan gel tu. Okey, tapi dia tembak ikut bentuk. Okey, dia akan tembak sini, dia akan tembak keliling ni, dia akan tembak. Okey. Okey, kawasan yang kena laser tu dia akan keras. Okey. Dah siap tu, depa akan bocorkan bawah tray tu. Tray tu ada lubang lah, tepi dia tutup lah. Okey. So bila dah siap tembak semua tu, keliling tray tu dia akan bocorkan dan gel yang lebih tu akan jatuh lah dan cair tu. Tinggal yang keras je duduk kat atas. So bentuk macam ni. Okey. So kamu boleh buat bentuk apa-apa saja. Okey, nak buat bentuk tikus ke. Kan? Kalau kamu tengok mainan-mainan dia jual tu kan. Kucing plastik, burung plastik. Okey, guna benda tu lah. Okey, dia tembak bentuk apa. Kemudian yang lebih tu dia alir keluarkan. Okey, so tinggal yang keras tu je. Kita ambil lah. Okey, tu namanya mesin CNC. Okey. CNC itu maksudnya CAD and CAM. CAD, CAD, AutoCAD tu. CAD and CAM, CAM. Okey. So CAD and tu dan lah. Okey. CAD and CAM, CNC. Okey. Okey, so teknologi motor model ni perbezaan antara kaedah konvensional dengan moden. Konvensional ni kaedah biasa lah. Yang kita nak buat ni kaedah konvensional lah. Okey. Okey, konvensional ni makan masa yang lama. Okey. Kalau moden singkat. Hasil tidak seragam. Ini hasil yang sama dan seragam. Okey, kalau pakai mesin laser cutter ni kalau potong hasil dia seragam, sama kan. Kalau potong tangan ni tengok tangan kita. Okey, kalau lari je. Okey, kalau buat utility akan tepat lah. Okey. Kalau konvensional memerlukan tenaga kerja yang mahir. Tapi kalau moden sebab pakai mesin, kita kena mahir mengendalikan alat saja. Okey. Kalau konvensional ni kita tu yang kena mahir sebab nak potong kan. Okey. Kalau kita guna kemahiran teknologi, okey, so kita mahir mengendalikan alat tu je. Okey. Kalau konvensional kualiti terhad. Kalau moden kuantiti terhad. Kalau moden kuantiti tidak terhad. Okey. Konvensional kualiti biasa, kalau moden kualiti tinggilah sebab mesin yang buat kan. Okey, kalau konvensional nilai estetika yang tinggi. Apa maksud nilai estetika yang tinggi? Sebab kalau dibuat oleh tangan yang berkualiti, maka ni hasil kerja tu lebih berkualiti dan berseni lah. Okey. Kalau buat dengan mesin, macam tu lah bentuk dia. Okey. Macam kamu lukis drawing guna AutoCAD dengan kamu lukis manual. Kan? Kalau tangan kamu memang tangan yang pandai lukis, kamu lukis plan, kamu akan nampak hasil dia seni. Okey. Tapi kalau lukis AutoCAD macam tu, siapa lukis pun macam tu lah. Nampak dia. Kan? Kamu lukis guna AutoCAD, kamu print kan. Okey. So orang tengok drawing tu tak tahu siapa yang lukis.
Sebab hasil dia sama je. Tapi kalau lukis manual, orang akan tahu. Kawan ni lukis. Tengok style garisan dia, kita tahu lah. Kawan ni lain pula kan, comot, lebih kurang kan. Okay, kita tahu beza dia. Okay. Okay, yang ni peralatan mencetak 3 dimensi. Okay, yang ni yang dikatakan 3D printer tu. Okay, nampak tu antara bentuk-bentuk yang boleh dicetak lah. Okay, yang ni ni dia ada cartridge dia akan tembak layer by layer daripada bawah sampai ke atas, siap. Okay. Okay, so yang ni masa depan Tengah Malaysia betul robot tidak percaya negara Malaysia baca sendiri lah. Dan dari sudut yang lain sudah wujud kumpulan mendirikan sebagai hobi, malah ada juga mendirikannya sebagai sumber pendapatan. Okay. So ada mesin ni memang kamu boleh buat duit lah. Okay. Kan kamu boleh buat model robot, model apa kan boleh jual kan. Okay. Malah kamu boleh buat model-model kereta untuk buat itulah. Tubuh dekat model yang sikit tu. Kan kalau ada kereta boleh buat kereta kecil kan. Okay. So boleh buat duit benda ni. Okay, kalau ada ni 3D printer ni. Okay. Benda ni ada jual dalam Shopee. Harga dia boleh okey lah. Okay, lebih kurang handphone kamu kan. Okay. Handphone yang 2-3 ribu tu boleh beli ni. Okay. Harga kot tu je. Okay, menggunakan aplikasian CAD lah. Okay. Yang mudah seperti Tinkercad dan SketchUp. Pen 3D turut digelar sebagai mini mesin pencetak oleh setengah pihak. Yang kita pen 3D tu kan. Okay. Mini mesin pencetak. Okay. Yang ni peralatan mencetak 3 dimensi. Okay. So ni dia ada printer head dia. Okay. Ada set mesin dia. Lepas tu ni lah dia punya setting dia lah. Ni dia punya cartridge dia ni. Okay. Dia benang lilin. Dia nampak macam benang lah. Sebenarnya dia lilin. Okay. So dia masuk dalam mesin ni. Dia akan keluar melalui ujung ni lah ni. Okay. Dia akan keluar melalui ujung ni. Okay. Dia panas dia akan cair. So benda ni dia akan berjalan lah. Dia buat tapak sikit-sikit. Lepas tu naik atas. Sampai siap lah. Ikut bentuk yang kita nak. Okay. Ni antara hasil-hasil yang dibuat dengan menggunakan mesin cetak 3D lah. Okay. Kalau macam ni. Dia bukan cetak sebiji-sebiji. Naik macam ni siap-siap tak. Dia akan print satu persatu. Dia akan print sebatang tiang, sebatang. Tanggung sama, sekeping ni, sekeping. So kita cantum sendirilah guna tangan. Okay. Macam benda-benda ni kan. So dia akan potong sekeping demi sekeping lah. Okay. Kita set lah nak saiz berapa kan. Okay. Dia potong. Kita pelekat sendiri lah. Okay. Bukanlah dia boleh print sebiji macam ni keluar tak lah. Okay. Kecuali objek-objek yang solid, dia boleh. Okay. Objek yang solid maksud dia contoh macam bekas macam ni. Dia solid kan. Tak ada rongga kan. Dia solid je. So kita buat sikit-sikit sampai level atas tu. Siap. Okay. Tapi kalau macam dia tunjuk ni struktur rumah ni. Kan dia berongga dalam kan. So dia tak boleh buat lah. Dia mesti sebatang demi sebatang. Sebab setiap sebatang ni objek tu solid kan. Okay. Dan kita kena pekat secara manual lah. Pekat sendiri. Okey, so kita tengok bahan pembuatan model. Okey, apa bahan-bahan yang digunakan? So terbagi pada 3 gerak kerja lah. Bahan untuk binaan, untuk mencantum dan untuk hiasan ataupun landscape dan sebagainya lah. Okey. Okey, ni bahan untuk binaan model lah. Mounting board, foam board, high impact. Okey. So mounting board kenal? Mounting board yang pernah guna? Mounting board. Buat apa? Zen. Yang warna-warna tu kan kamu pekat drawing tu kan. Okey, tu mounting board. Okey. Okey, foam board yang tu lah. Yang kat belakang tu kan. Foam board yang kamu akan guna nanti. Okey. High impact lebih kurang foam board tapi dia keras lah. Okey, ada juga kat belakang dia permukaan berkilat. Okey. High impact. Dia warna putih kot. Okey, tapi permukaan dia berkilat lah, high impact. Okay, dan dia lebih keras daripada foam board lah. Dia boleh juga dipotong guna pisau tapi agak lambat lah. Okay. So high impact ni sesuai digunakan, dipotong menggunakan mesin kat bawah tu. Okay. Tapi dari segi ketahanan, high impact lebih tahan lah. Okay. Selalu kalau kamu tengok dekat shopping mall kalau ada sale rumah kan, ada jualan rumah, tunjuk model-model kan.
So model-model tu depa guna high impact lah, depa tak guna ni foam board ni. Okey. Depa guna high impact lah dan dipotong guna mesin lah. Okey. Tak potong guna tangan pun. Okey, potong guna mesin. Sebab tu kamu tengok model tu kemas, memang kemas lah kan. Okay, sebab dibuat oleh mesin. Tapi pelekat manual lah. Okay, potong keping-keping, potong lubang untuk tingkap, lubang untuk pintu. So kita pelekat manual lah. Tapi potongan tu lebih kemas. Okay. Kemudian kayu balsa. Okay. Kayu balsa tu yang tu lah saya tunjuk itu tu. Tu yang jambatan tu. Jambatan tu kan. Tu kayu balsa. Okay. Balsa wood. Kayu ni adalah kayu yang dibuang yang dibuang kelembapan lah dan dia dilembutkan kayu ni. Okey. Kayu ni dilembutkan. Kayu basah ni kalau kamu makan aiskrim, kayu tu lah. Kayu aiskrim tu kayu basah lah. Okey. Okey, kemudian ni medium density fiberboard. Okey. Yang ni pun samalah. Okey, yang ni dia keras. Okey, kemudian ni papan lapis. Okey, kayu nipis veneer yang dikatkan secara bertindih berselang-seli. Okey. Papan lapis ni maknanya papan tu dia nipis saja tapi dia lekat berlapis-lapis lah. Okey. Melintang, menegak, melintang, menegak, berselang-seli. Dia gam lah. Okey, dia gam. So dia jadi kuat lah. Okey. Kemudian ni akrilik. Okey. Akrilik. Akrilik ni dia lebih kurang itulah perspek lah akrilik tu. Okey. Perspek yang kamu tengok pelik kenderaan tu kan. Pelik warna hitam tu kan. Okey. Itu perspek lah. Okey. So dia sesuai digunakan dengan pemotong plastik atau laser cutter. Okey. Kemudian gypsum merupakan kalsium sulfat hidrat digunakan untuk membuat acuan. Gypsum. Gypsum ni dia asal daripada bentuk sobok lah. Okey, macam sobok plaster tu. Okey, bancuh guna ayak, lepas tu kita buhlah dalam acuan nak bentuk macam mana. Okey. Nak bentuk silinder buh dalam acuan silinder. Okey, biar dia keras buat keluar lah. Okey. Gypsum. Gypsum ni selalu orang buat apa? Kalau dalam bahan binaan. Dalam bahan binaan. Ada tak kat sini gypsum? Mana? 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 Ini mana gypsum? Ni. 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 Ni apa dia? Bukan, ni apa dia? Gypsum ni ni. Ni gypsum. Kau nampak corak-corak tu? Corak tu kan? Macam mana dia buat? Macam tu lah. Okay. Sobok baju dengan ayak, letak dalam tray yang dah ada acuan ni. Letak. Dan dimampatkan. Okay. So bila kering buat keluar. Macam tu. Ni gypsum board. Okay. Itu dia panggil gypsum board. Okay. Tapi kategori dia plaster lah. Gypsum tu bahan. Plaster tu dia punya apa, kategori lah. Kategori bahan tu. Okay. Okay, kemudian ni corrugated cardboard. Yang mana tu puan satu tunjuk tu. Yang gulung tu, ni lah ni corrugated cardboard. Okay. Ada kan? Puan satu tunjuk tu, yang gulung. Okay. Corrugated cardboard. Dia bukan cardboard lah, dia macam dia kertas je. Okay. Okay, lagi tanah liat. Okay. Expanded polystyrene ataupun EPS. Apa polystyrene lah. Okay. Polystyrene. Okay, kemudian cardboard. Okay, lagi PVC. Okay, PVC lut sinar. Polyethylene foam, stainless steel. Polyurethane bahan potongan dibentuk dengan sebagai span bunga selain untuk membina mass model, topographic model. Okay, foam ni foam ni dia tahan lasak. Okay, ni polyethylene foam ni. Kalau kamu nak tengok lah ni banyak digunakan untuk buat model-model kapal terbang yang remote control. Okay, yang ni polyethylene foam ni. Kapal terbang yang remote control tu, lah ni banyak guna ni lah sebab kalau dulu depa guna ni polystyrene. Okay, tapi polystyrene ni kalau
Kalau mendarat, silap mendarat patah kan. Polystyrene ni sifat dia rapuh tapi dia ringan. Okey. Jadi law ni depa banyak guna yang ni foam ni. Jadi kalau mendarat tu tak kemas, boleh terbabas ke apa. So dia tak patah lah. Okey. Dia tak patah. Okey. Kemudian yang ni stainless steel. Okey. Stainless steel. Okey. Brass. Okey. Brass ni kategori steel juga tapi dia apa? Dia bukan besi apa? Timah ke apa lah. Okey. Brass ni dia warna macam ni lah, dia warna macam timah tu. Okey. Okey, kemudian ni ABS. Ni bukan ABS brake Okey. Acryl styrene. Disebut ni ring lah. Okey. Yang ni polystyrene lah. Okey, polystyrene. Okey, kepingan polystyrene. Okey, yang ni apa? Polystyrene yang bentuk keping. Okey. Ni lagi. Okey, yang ni untuk pelekat lah. Okey, so pelekat ada 3 jenis yang utama lah yang kita ada. Okey. Gam Yuhu, chloroform, spray gum, pelekat semburan, spray gum. Okey. Kemudian ni kita pelekat masking. Yang ni sementara lah. Okey, yang ni sementara. Yang ni pita pelekat luk sinar. Yang ni kadang-kadang kita guna untuk nak dapatkan permukaan yang berkilat lah. So kita pelekat lah dengan pita pelekat luk sinar. Okey. Yang ni double sided. Okey. Masking tape dengan double sided ni bersifat sementara lah. Okey. Okey, lagi benang pelekat PVA. Okey, PVA ni untuk apa ni gam papan lah. Okey, gam kayu. PVA ni gam kayu. Okey. Yang ni pun samalah. Okey, pelekat sentuh. Okey, ni untuk hiasan. Okey, hiasan model. Yang ni span, filter, pelakar. Yang ni untuk buat objek-objek yang bukan berbentuk apa, yang ni untuk objek organik. Okey, objek organik. Okey, pokok-pokok apa shrub, pokok organik. Okey, pelakar untuk color lah. Okey. Untuk warna dinding boleh, warna daun boleh, warna apa-apa sajalah. Okey, pelakar. Okey, wire untuk buat batang nanti pokok. Okey, foam untuk buat grass lah. Okey. Kadang-kadang kita guna kertas pasiak kan. Okey. Kadang-kadang nak buat rumput, kertas tu kita spray gum dan kita tabuk pasiak. Okey. Tapak kita tu spray gum kan, kita spray, kita ambil pasiak tabuk. Okey. Tabuk bagi rata, lepas tu kita tunggang baliklah. Buang yang lebih kan. So yang lekat tu dia nilah, dia jadi rumput lah. Tapi yang tu kita kena warna dia lah. Okey. So nak warna kita sama ada spray cat warna hijau ataupun kita color dia lah. Okey, color guna pelakar tu lah. Okey. Kapet pun sama, boleh buat landscape ataupun interior model lah. Okey. Interior model ni maknanya kita buat kapet lah. Guna kapet tu Okey, tapi kapet yang nipis lah, bukan yang tebal. Okey. Ni pasiak. Okey, pasir untuk buat landscape juga lah. Terutama sekali rumput lah. Okey. Okey, kerikil sama juga. Kerikil yang halus lah. Kerikil yang halus. Kadang-kadang kita nak buat landscape yang ada elemen air terjun kan. Okey, elemen ada sungai yang terjun. So kita guna kerikil lah. Okey, shellac untuk nak mencantik dan mengilatkan kayu kalau guna kayu. Terutama sekali model yang macam tu lah. Model rumah kayu tu. Yang tu guna kayu basah. Kayu basah dan sapu shellac. Okey. Kayu basah dan sapu shellac. Shellac ni kalau kamu buat rumah betul pun kena sapu shellac. Kan rumah betul, rumah kayu kan. Okey, kamu sapu shellac. Tapi kalau rumah betul, petua tukang dia kata lebih daripada guna shellac, baik guna minyak hitam. Minyak motor tu, lebih minyak hitam, sapu. Okey, sebab shellac tukang kata dia tak tahan lama. Okey. Minyak hitam tu lebih tahan lama, macam itulah. Okey, petua untuk buat rumah kayu. Okey, ni cat semburan. Okey, spray cat semburan spray cat lah noh.
spray paint. Okey. Cat air. Okey, cat air. Cat minyak. Okey. Apa beza cat air dengan cat minyak? Selain daripada menggunakan air, ni menggunakan minyak. Apa beza dia? Apa beza cat air, apa beza cat minyak? Cat air sesuai untuk bahan-bahan yang tak terdedah kepada matahari. Okey. Cat air. Okey, dia tidak mesra panas lah, cat air. Okey. Dia tak mesra panas. Kalau cat minyak dia mesra panas. Okey. Sebab tu rumah kalau nak cat luar ataupun cat bahan-bahan besi guna cat minyak. Okey. Kalau cat air boleh juga, tapi selepas 5 tahun dia dah mula pudar lah. Okey. Dia dah mula nampak sebam dah, tahu sebam. Okey. Kalau muka orang nampak monyok lah, macam tu lah. Okey. Orang pun kurang ayak, dia monyok kan. Macam tu lah. Okey. Ni untuk sama hiasan banyak lah. Okey. Ni kertas pasir. Okey. Kertas bertekstur, kertas warna. Okey. So maknanya kalau dinding bangunan kamu kalau nak berwarna, selain daripada kamu spray warna ataupun beli kertas warna, kamu pelekat dia punya kertas lah. Okey. Guna kertas warna terus lah. Okey. Okey, sebab mounting foam board tu, model board tu dia kebanyakannya warna putih. Okey, model board kebanyakannya warna putih. Jadi kamu kadang-kadang kena guna kertas warna. Kertas A4 biasa tu tapi berwarna kan. Kamu kena pelekat dia. Okey. So nak pelekat kamu kena spray ni dulu lah, spray gum kan. Spray gum dan pelekat lah untuk dapat efek warna. Tapi kalau nak kemas, kamu spray terus warna. Kan spray cat tu. Nak warna apa spray terus di mounting board warna putih di tu. Foam board warna putih tu. Okey, so pelbagai kaedah lah. Okey. Ni fabric kain. Okey. Ni kebanyakannya untuk interior lah. Okey. Felt. Felt ni dia buat daripada gentian asli. Mana tengok felt. Felt ni kalau kamu pergi kedai kedai tu lah yang nak Happy Home ke apa ke, tahu Happy Home. Untuk barang-barang dalam rumah lah. Siapa yang suka duk hias rumah tu, pergi kedai-kedai tu ada lah ni felt. Dia macam dia nak kata getah tak getah. Dia lebih kurang tu lah tapi dia nipis. Okey. Render apa dia? Render apa dia? Rupa-rupa kan. Ya, rupa-rupa. Render. Kan ujung-ujung ni. Okey. Tinted. Okey, tinted ni kategori plastik lah. Okey. Tinted ataupun plastik. Okey. Bahan pencahayaan. Ni apa dia? Mintakan pencahayaan benda. Oh, ni lampu lighting. Okey. Okey, polystyrene, lampu polystyrene. Okey. Polystyrene lampu. Yang ni lampu lilin tu lah yang saya kata boleh cetak guna 3D printer tu. Okey. Polystyrene lampu. Okey. Ni polystyrene kenderaan. Okey, ni bahan hiasan lah. Okey, so yang ni ada jual di pasaran lah. Okey, tapi kalau kamu ada 3D printer boleh buat duit lah. Buat benda-benda ni jual. Okey, buat benda-benda ni jual. Okey. Okey, kita tengok teknik pembuatan model. Saya tengok ada berapa slide. Okey. Model tu. Okey. Okey, ni teknik secara teori lah. Okey, minggu depan kita akan buat terus. Teknik buatan model ni masa amali tu kamu belajar lah teknik tu kan. Okey. So kaedah buatan model. Okey. So first kali kamu mula dengan tapak lah. Okey. Tapak lah. So guna apa-apa board yang bersesuaian lah. Tak semestinya mounting board. Okey. Tak semestinya mounting board. Kadang-kadang kamu guna model board tu terus pun boleh. Okey. Ada satu board lagi namanya straw board. Tahu straw board?
Ada lah straw board. Straw board kalau kamu biasa beli buku apa, drawing block tu. Drawing block kan, buku lukisan tu. Buku lukisan kan. Kat belakang tu yang tebal tu, warna kelabu tu. Itu drawing block. Ada tak drawing block? Ada drawing block. Ada contoh. Buku lukisan tahu lah, buku lukisan tu. Dalam buku lukisan tu lah yang boleh koyak kertas lukisan. Belakang tu kertas paling tebal kat lapik belakang tu warna kelabu-kelabu kan. Tu straw board. Tu bukan. Ni lah ni. Dah, tak mata tak nampak. Ni straw board. Tu dia. Ya, straw board. Straw. Dia straw board warna tu je. Dia permukaan yang agak kasar. Tapi straw board dia warna tu lah, dia tak ada warna putih. Dia tak macam model board ni, dia agak lembut kan, tak ada glossy sikit. Ni dia tak ada glossy pun. Straw board. Straw board ni biasa kita guna untuk buat ni lah, tepi tapak ni. Straw board. So dia ada pelbagai ketebalan. Straw board ni ada pelbagai ketebalan. So mounting board, ketebalan tapak ditentukan sebanyak 3 cm dan tanda sepanjang kelebaran. So maknanya bila buat tapak, dia ada base ni dan dia ada dinding ni lah, ketebalan dia lah. So tapak. So bawah kamu kena buat dia punya rasuk dia ni, beam. Kena buat beam dia. Lagi satu, kalau kamu rajin, kamu buat banyak layer, buat tindih-tindih jadi tebal. Dia banyak. Ataupun lagi satu cara, kalau kamu tak mau guna ni beam bawah ni dia banyak ni, kamu beli polystyrene yang tebal. Polystyrene biasa yang tebal tu. Dia memang dah tebal kan. Dia memang dah tebal dah. Potong mounting board atas ni, pekat atas, potong tepi, pekat tepi, pekat. So bawah ni dia solid itu cara lagi. So tak perlulah buat beam banyak-banyak macam ni. Ni payah kerja lah kan. Rajin dia buat kan. Kalau saya buat yang guna polystyrene tu. Pada saya student dulu, saya beli polystyrene tu. So tutup dengan model board atas, tutup dengan straw board tepi. So angkat bawah nampak polystyrene lah. Tujuan dia nak bagi nampak tebal ni je, bukan apa. Bagi nampak tebal ni je. Tapi bila polystyrene tu, bila kita tekan, dia solid kan sebab kita tekan tepi. Macam ni dia ada rongga kan. So bila kita tekan ni dia boleh bengkok kan. Kalau polystyrene dia solid. So yang ni dia cerita detail lah kan. Tapi kamu tengoklah nanti masa buat kita cerita lah. So bila proses nak potong ni, dia mula dengan kamu melukis lah. Tanda kawasan untuk dipotong. Tanda kawasan untuk dipotong. So yang nombor 6 ni, 4 keping board untuk tutup sisi tapak. Ni yang straw board tadi ni. 4 keping kan. Ketebalan ni sebenarnya ikut kita lah. Ketebalan ni ikut kita lah. Tapi kalau terlalu nipis, tapak ni boleh bengkok. Dia boleh meleding kan. So kita kena tebalkan dia lah. So nombor 7, kepingan dilekatkan pada setiap sisi mounting board besar berkaitan. Perlu lekatkan terutama pada bahagian penjuru lah. So kena lekat. Yang paling utama penjuru tu kena bercantum lah. Ni dia cerita mengenai lekat sisi. Lepas tu buat dia punya ni kerangka dalam tu kan, beam tu kan. Saya kata ni beam bawah ni. Ni kan beam bawah ni. Kerangka bawah ni. Tapi kalau guna polystyrene, tak payah buat lah yang nombor 10 ni. Kemudian hari sekali tutup tapak dengan sekeping lagi mounting board yang saiz yang kita tutup ke atas tu. So siap tapak. Ni contoh dia buat tapak.
Okey, yang ni binaan untuk lantai dan dinding. Okey. Lukisan plan mula-mula lantai lah. Okey. Apa-apa pun dia mula dengan plan lantai. Okey, lukisan plan dilekat pada board dan ditanda pada bahagian dinding mengikut aras yang berkaitan. Yang ni dia pelekat sementara untuk dia trace. Okey, bukan dia pelekat dan dia potong terus guna. Yang ni dia lekat untuk dia trace lah. Kadang-kadang kita tak perlu lekat pun, kita letak dan kita lekat ujungnya guna mesin kintik. Lepas tu kita trace lah. Okey. Nak trace tu yang saya suruh bawa pensil 5B ke atas tu. Kita nak buat carbon kat belakang kan. Kamu lorek-lorek, betul letak atas board, kamu trace balik lah. So bila angkat, lekat lah dia punya lorekan kan. Okey. So di situ kamu boleh potong. Okey. So kerja yang tu dia lebih kemas lah. Okey. Tapi kamu kena kerja men-trace lah awal-awal tu. Tapi bukan trace sebiji plan lantai tu. Kamu trace kawasan yang kamu nak potong saja. Okey. Tapi yang nanti amali pertama kita akan buat fasad model. Fasad model kita bukan rujuk daripada plan. Kita rujuk daripada pandangan lah, pandangan hadapan tu saja. Okey, so kamu akan potong dinding pandangan hadapan tu saja. Okey. Yang ni kaedah ni untuk amali 2, Okey. So daripada plan. Okey. So daripada plan ni bila dah siap potong, okey. Rancang tanda pada bahagian dinding lebar tinggi merujuk plan tersedia. Okey. Okey, yang tadi ni plan, lepas tu lekat dekat board kan. Okey. Kemudian yang ni rancang tanda ni kamu draft dia punya dinding lah. So trace bahagian dinding pula. Okey. Trace bahagian dinding dan potong lah. Okey. So potong sekali dengan bukaan untuk tingkap dan pintu. Okey, dah siap potong, kamu akan dirikan lah. Okey, macam ni bahan binaan lantai yang dipotong sedia dilekatkan kemasan yang berkaitan. Macam ni lantai ni dia potong siap-siap kalau ada kemasan. Okey. Contoh dia beli paper yang ada tekstur lantai ni kan. Okey, dia potong dan dia pelekat siap-siap dekat lantai. Okey. Dia settle dulu bahagian lantai. Kemudian baru next dia buat dekat ni dinding. Okey. So tadi dia prepare lantai dulu. Okey. Kemudian baru dia potong dinding. Okey, so bila potong dinding kita naikkan dan cantumlah. Okey, naikkan dan cantum. Cuma nanti bila kamu nak cantum ni, ada bahagian ujung dinding yang kamu kena potong sikit. Okey. Ya. Ya. Kelas. Baik. Apa dia? Lo ke apa lah? Ada ke bawa dia ready tu kot. Apa? Beli hafisan ada tak makan lagi. Okey. Okey. Okey, so kita tengok apa? Apa tadi saya kata? Dinding kan? Okey. So dinding bila kamu potong, kita akan tengok ni bahagian penjuru ni. Okey, kadang-kadang bila kita tengok dinding yang ni, kita tengok pandangan sisi kanan. Contoh ni depan, contohlah ni depan kan. Ni sisi kiri. Okey. So dinding ni kita rujuk pandangan sisi kiri kita potong. Yang ni kita rujuk pandangan hadapan kan. So bila kita nak cantum, okey, dekat L ni salah satu dinding ni kita kena potong sikit supaya yang ni dia lebih, yang ni dia kurang. Baru kita boleh ngam dapat penjuru. Okey. Nanti masa buat saya tunjuk. Okey. Yang ni awal-awal kita potong dulu ikut pandangan sisi. Kita potong dulu, potong. Semasa nak cantum tu kita tengok antara dinding ni dengan dinding ni yang mana kita nak buang sikit. Okey, sebab kita nak bagi dia selisih. Faham tak? Asal dia yang ni panjang ni, panjang ni. Bila kita cantum dua-dua macam tu, satu dia akan terlebih keluar sikit lah. So mana kita nak masuk, kita ikut plan, salah satu ni kita kena buang sikit. Sama ada dinding yang sini ataupun dinding yang sini. Okey, salah satu dinding kita kena buang sikit untuk dia boleh selisih. Itulah contoh dia. Okey, so bila dah siap pasang, jadilah binaan lantai dan dinding lah. Okey,
Biasanya dinding bila kita buat, kita akan buat siap-siap sekali dengan tingkap lah sebelum kita pasang. Okay, sebelum kita naikkan dinding tu di lantai, kita buat siap-siap skoping dinding ni sekali dengan tingkap dan pintu. Okay. Both siap-siap. Okay. Buat siap-siap, baru kita boleh naikkan. Okay. Kalau kamu naikkan ada lubang kosong, lubang, masalah. Okay. Kamu kena banyak kerja sikit lah. Okay. Boleh buat tapi dia lambat kerja lah. Okay. So maknanya kamu lengkapkan dinding kamu dengan tingkap, pintu dan juga dia punya ni, kemasan-kemasan ni. Dia punya coping semua ni lah. Kening tingkap. Okay. Bagi siap. Baru kamu lekat. Okay. Macam ni dia buat siap-siap kan. Kalau ada warna apa, warna dinding. Okay. Kemasan dinding apa, buat bubuh siap-siap. Okay. Kalau setakat kamu dinding putih saja, tak apalah. Okay. Buat tu warna putih kan. Okay. In case kalau ada warna. Okay. So nanti amali satu kita kemungkinan akan guna permukaan berwarna lah. Okay. So kita akan lekat siap-siap lah. Okay. Okay, yang ni bumbung. Okay, ni cara buat bumbung. Okay. So daripada lantai ni kamu kena naik bahagian tengah dulu. Okay. Plan bumbung kamu tak boleh rujuk plan bumbung AutoCAD tu. Okay. Sebab bila kamu potong dia kena ada sondong pula. Okay. Kalau kamu tengok pada atas sudut bumbung 45 kan. Kan dia punya tu perabung tu 45. Tapi kamu tak boleh potong 45. Sebab kamu nak naikkan dia nanti. So kena ada sudut lain pula. Okay. So dia cara nak ukur ni kat sini. Sebab tu dia buat ni tertulang dia macam ni dulu. Okay. Daripada sini baru dia tarik. Dia ukur puncak ke penjuru berapa jarak dia. Baru dia dapat ni jarak ni. Okay. Nanti kita akan belajar lah cara nak set tu. Okay. Okay. Ni contoh binaan perabot. Okay. Ni buat model kot ni. Okay. Buat sendiri. Okay. Ni kalau untuk interior lah. Okay. Interior. Buat sendiri. Yang mana malas beli lah. Okay. Memang ada jual di kedai art. Okay. Kalau kedai buku biasa tak ada lah. Okay. Di kedai art. Kalau kedah ni dia payah sikit lah. Tapi kalau Blok KL banyak tempat lah kita boleh pergi. Okay. Yang jual ni benda-benda model ni. Okay. Okay. Ni untuk nak buat landscape lah. Okay. Kita nak buat landscape. So yang ni span yang diracik-racik kan. Okay. Macam itu Parusnah dia apa? Ada blender kan. Ada situ kot blender. Okay. Both span blender kan. Blender bagi dia ni kan. Tapi kalau saya guna tangan je. Cari je. Tu lagi cepat. Okay. Nak blender nak kena pasang lagi. Saya cari tu je. Sebab pokok kat pasal mana pun pokok kecil tu je. Okey. Kamu cari pekat. Jadilah gumpalan daun. Faham tak? Okey. Kamu buat batang tu guna dawai kan. Sulam tarik bagi jadi ranting-ranting tu. Itu kamu ambil span tu lekat sikit. Okey. Dan sekali kamu spray span. Okay, kalau span tu color hijau dah, lagi senang lah kerja kan. Okay, tu buat landscape. Okay, ni cara dia buat hunting lah. Okay, guna dawai halus tu, dawai yang buat apa bunga telur kan. Okay, pintai keluar ni, jadi hunting lah. Okay, yang ni tangan keras kena jadi lembut lah. Okay, yang ni finishing Okay. Yang ni kamu dah tok. Ni untuk finishing lah. Okay. Ada setengah tu dia dia panggil detailing untuk detailkan kita punya model lah. Okay. Ada kemungkinan kena warna tempat-tempat tentu, ada kemungkinan nak tok ni kena guna penyepit. Kan bila benda kecil kamu nak pegang tu nak tok di bangunan yang dah siap, kena guna penyepit Okay. Kan speed letak pelan-pelan lepas. Okay. Nak gam ni kan. Okay. So bila bahagian detail macam ni nak guna gam pun guna gam yang muncung halus lah. Okay. Gam Yuhu tapi gam Yuhu memang muncung dia halus kan.
Tapi kalau macam kami dulu, kami beli bekas tu, bekas apa? Dia ada satu bekas kosong, bekas gam tu muncul dia memang tirus. Gam Yuhu tu muncul dia tirus juga tapi dia tak berapa tirus sangat. Okey. Kami beli di kedai art, dia ada jual bekas kosong muncul dia memang tirus tu. Okey, buh gam Yuhu dalam tu. Okey, gam Yuhu tubuh dalam tu. Okey, so setiap kali guna kami picit memang halus. Okey. Terima kasih. Kata sama-sama. Okey. Okey. Okey, habis. Teori teknik pembuatan model. Okey. So minggu depan